Kes baru COVID-19 hari ini 1,228. Pelan jangka masa sederhana panjang tangani keresahan rakyat akibat COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Buat pertama kalinya, kes positif COVID-19 di Malaysia mencatatkan 4 angka dengan jumlah terbaru hari ini dilaporkan sebanyak 1,228 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di negara ini mencecah 25,742 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam sidang media harinya memaklumkan daripada jumlah itu Kuala Lumpur mencatatkan 11 kes import membabitkan individu mendapat jangkitan luar negara. Bagaimanapun secara keseluruhan Sabah kekal mencatat kes tertinggi iaitu 889 kes atau bersamaan 72.4%. Meskipun jumlah ini tinggi, buat masa ini masih terdapat kapasiti katil di hospital dan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah untuk menampung jumlah kes yang meningkat. Ini juga adalah hasil usaha gigih dalam menjalankan pengesanan kes secara aktif di negeri Sabah. Tambahan pula, kes discharge juga adalah tertinggi untuk negeri Sabah pada hari ini iaitu 449 kes. Manakala negeri-negeri di Lembah Kelang mencatatkan sebanyak 95 kes iaitu bersamaan dengan 7.7% daripada jumlah keseluruhan kes pada hari ini. Ujarnya angka kematian juga bertambah sebanyak 7 kes dengan 6 kes dilaporkan di Sabah dan 1 kes di Perak. Dalam pada itu, sebanyak 6 kluster baru dikenal pasti iaitu kluster Mesra, kluster Megah, kluster Kaya, kluster Bah Kayu, kluster Baki dan kluster Kempas. Sehingga kini terdapat 92 kes yang dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 31 kes memerlukan bantuan pernafasan. Kerajaan menyedari keresahan rakyat dalam menghadapi situasi COVID-19 yang masih belum reda. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menekankan keperluan mewujudkan pelan jangka masa sederhana panjang dengan lebih terperinci bagi memastikan kelangsungan hidup rakyat dan ekonomi negara. Beliau berkata pelan berkenaan juga amat penting dalam menangani keresahan rakyat. Senario itu menurut Perdana Menteri menyebabkan kebergantungan kepada kerajaan semakin tinggi. Beliau yang mempengerusikan sidang khas Majlis Keselamatan Negara berkenaan COVID-19 berkata, senario menguruskan COVID-19 ketika ini sudah berubah. Justru semua ahli mesyuarat perlu lebih fokus dalam memerangi pandemik itu. Semua pihak ujarnya perlu membuktikan bahawa pada tahap ini, Malaysia pasti akan menang melawan COVID-19. Setiap keputusan yang dibuat mestilah difahami manfaat, risiko dan kesannya kepada kesihatan dan ekonomi rakyat. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Hidayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan untuk mengadakan rundingan dengan Raja-Raja Melayu esok bagi membincangkan dan memperhalusi cadangan yang dikemukakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Berikutan itu, Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, Al-Sultan Abdullah menasihati seluruh rakyat supaya bertenang, tidak panik dan bersabar dalam menghadapi situasi terkini sementara menunggu keputusan mengenai cadangan itu. Dalam kenyataan daripada Istana Negara hari ini, Al-Sultan Abdullah menasihati seluruh rakyat supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menimbulkan kekeliruan dan keresahan serta menggugat ketenteraman negara yang kita cintai bersama ini. Juga dimaklumkan yang di-Pertuan Agong amat memahami keperluan kelangsungan pentadbiran negara untuk memerangi ancaman wabak COVID-19 serta prihatin terhadap kegelisahan dan kegusaran rakyat. Dalam pada itu, berhubung kenaikan mendadak kes positif harian COVID-19 dan kewujudan kluster baru, Al-Sultan Abdullah mengulangi titah nasihat Sri Paduka Baginda kepada rakyat untuk terus memainkan peranan masing-masing dan berdisiplin mematuhi prosedur operasi standard SOP serta tata cara amalan kebiasaan baru dalam membantu pihak berkuasa memerangi pandemik ini. Sementara itu, Menteri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Tan Sri Anwar Musa ketika diminta mengulas mengenai kemungkinan kerajaan akan mengisytiharkan darurat menegaskan bahawa belum ada keputusan dibuat mengenai perkara itu.
Menurut Tan Sri Anwar, sebarang keputusan mengenai darurat kesihatan mesti dibuat berdasarkan jalur perundangan. Tunggu dulu. Kerajaan belum memutuskan apa-apa. Dia perlu kepada perkenan Seri Paduka Baginda di Pertuan Agong. Sebab bila sebut soal darurat, orang awam bayangkan curfew. Orang awam bayangkan darurat semasa 13 Mei. Darurat ada berbagai-bagai jenis darurat. Tapi apa pun tunggulah, kerajaan belum buat apa-apa keputusan kerana segala-galanya mesti mengikut jalur perundangan. Analisa mengenai situasi di Selangor, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan ini. Ya, insya-Allah selepas penilaian dibuat, biasanya memang itulah prosedurnya. Kementerian Kesihatan akan memberikan nasihat kepada sidang khas MKN ini untuk membuat keputusan. Utamanya keadaan sama turut diguna pakai bagi wilayah Persekutuan Labuan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya dikenakan PKPB pada 14 Oktober lalu sehingga Selasa depan. Manakala Labuan bermula 17 Oktober sehingga 30 Oktober ini. Baiklah, lega melihat senyuman penduduk Pulau Hola di Sempurna Sabah sebaik menerima bantuan daripada pasukan Polis Marine PPM. Harap-harap bantuan itu akan berterusan terutama ketika Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kawasan itu telah dilanjutkan sehingga 6 November depan. Kejadian dirakam PPM Wilayah 4 Sempurna ketika mereka sedang membuat operasi pemantauan obbenting di perairan PKPD di Sempurna. Tiba-tiba seorang individu dikenali Lajah datang bersampan memohon bantuan daripada PPM. Kami halaman ni kinakan tuan angkan kami yang usaha. Nah, jari bangan ni kinakan pamuan bikam kerajaan kami magkaut. Kami undang-undang. Tidak sampai beberapa jam, PPM bersama pasukan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah ESKOM serta badan bukan kerajaan NGO tempatan datang menghulurkan bantuan. Tatkala itu, bukan sahaja Lajah, semua penduduk di kampung Hola turut gembira. Bantuan sampai panjang umur. Jakarta. Amin. Nah, syukur aja. Okey nah.
Orang ramai diingatkan supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP ketika membuat pengeluaran bantuan prihatin nasional BPN 2.0. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri berkata, bagi mengelakkan sebarang risiko penularan wabak COVID-19, anggota keselamatan akan ditugaskan untuk memastikan keadaan terkawal dan semua pihak mematuhi arahan yang ditetapkan. Saya menasihatkan, ini dulu pun pernah berlaku apabila bayaran BPN ini apabila bayaran bantuan prihatin nasional dikeluarkan, maka orang ramai berpusu-pusu ke bank dan juga ke ATM untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jadi saya menasihatkan kepada orang ramai supaya berhati-hati, supaya mengikut peraturan. Jangan bersesak-sesak kerana ianya akan menimbulkan bahaya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mengikut jadual, bayaran BPN 2.0 akan bermula Isnin ini, membabikan sehingga 10.6 juta orang penerima. Arang batu yang membelenggu penduduk di Kampung Balik Bukit Tanjung Kling. Keadaan berlanjutan sejak hampir 2 tahun lalu dan sepanjang tempoh itu, penduduk terpaksa hidup dengan menghirup udara dicemari debu arang dari pelabuhan berdekatan. Jaminan itu diberikan susulan pertemuan antara Kerajaan Negeri Melaka bersama pihak pengurusan Pelabuhan Tanjung Ruas dan syarikat arang batu berkenaan. Pihak terlibat diberi tempoh 2 bulan untuk menyelesaikan masalah itu. Lembaga Pelabuhan Melaka akan memantau kerja-kerja yang akan dijalankan oleh pihak Tanjung Ruas untuk memastikan segala keluhan ataupun aduan dari penduduk kampung kita atasi secara baik dan bersama. Kami akan memantau kerja-kerja yang dijalankan selaras apa yang mereka telah janjikan tadi. Antara inisiatif yang akan diambil ialah dengan membina tembok di kawasan pelabuhan serta menukar lori kayu kepada lori yang lebih sesuai untuk membawa muatan arang batu. Kedua-dua langkah itu diharap dapat mengurangkan kesan debu yang diterbangkan angin sehingga ke rumah penduduk serta mengelak muatan arang batu bertaburan di atas jalan raya. Semua lori-lori berkenaan diarah diparkir di tempat baharu yang lebih sesuai serta muatan arang batu yang dibawa mereka juga akan dikawal dan dipantau pihak Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dan untuk sementara, syarikat arang batu berkenaan akan membersihkan rumah penduduk yang terjejas dan membekalkan sabun kepada penduduk. Menurut penduduk seperti dalam siaran kami pada 8 Oktober lalu, masalah itu menyebabkan persekitaran mereka sentiasa dipenuhi debu arang batu dan kesihatan mereka terganggu. Kembali bertemu. Malaysia dijangka mula memperoleh bekalan vaksin COVID-19 pada suku pertama tahun hadapan. Keutamaan akan diberikan kepada petugas barisan hadapan meliputi sektor kesihatan dan juga keselamatan. Itu kenyataan bersama dikeluarkan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dan Kementerian Kesihatan KKM. Kenyataan itu dikeluarkan susulan mesyuarat pertama Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Vaksin COVID-19 JKJAV semalam. Ia dipengerusikan secara bersama Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin. Setakat ini KKM telah berhubung dengan 8 calon vaksin yang kini berada di peringkat ujian klinikal fasa 3. Keutamaan diberikan kepada petugas barisan hadapan seperti doktor, jururawat, polis serta petugas penjara dan imigrasi. Kerajaan akan menyediakan peruntukan keuangan bagi tujuan pembelian vaksin melalui tabung COVID-19 Kementerian Keuangan serta komited untuk mendapatkan keputusan segera bagi perolehan vaksin COVID-19 bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam mendapatkan bekalan yang diluluskan dan terbukti selamat kelak. Diberhentikan kerja bukan alasan untuk terus patah semangat meneruskan kehidupan. Ramai mula beralih kepada bidang perniagaan. Tidak kira berniaga di premis maupun melakukan perniagaan secara dalam talian, aktiviti mereka mampu menjana pendapatan seharian, malah ada yang lebih lumayan berbanding bekerja di bawah syarikat.
pandemik COVID-19 meninggalkan pelbagai impak. Sukan, besar hati melihat penyerang muda negara Luqman Hakim Syamsuddin beraksi dalam Liga Belgium. Kelibat Luqman bersama KV Kortrijk di Persada Eropah mencipta sejarah tersendiri. Tahniah Luqman. KV Kortrijk bertemu Anderlecht yang dibimbing Vincent Kompany. Kortrijk menyenaraikan Luqman pada aksi ke-10 saingan Jupiler Pro League di laman sendiri. Diletakkan selaku pemain simpanan, Luqman akhirnya diberi peluang pada minit ke-73 untuk masuk menggantikan pemain pertahanan Svitarko Lipovic. Luqman berjaya melakukan beberapa hantaran dan tekanan kepada benteng pertahanan lawan sebelum penyerang berusia 18 tahun dari Kota Baru ini melorongkan bola di sebelah kanan untuk membantu pasukannya meraih sepakan penalti. Peluang itu berjaya disempurnakan Lombe Boyo untuk keputusan penuh Kortrijk 1 Anderlecht 3. Aksi ke-11 selepas ini, Kortrijk dijadual menentang Bergen di tempat lawan pada 3 November nanti. Menjelang saingan Piala Malaysia yang dijadual awal bulan depan, tenaga pengajar bahagian teknikal pengadil Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Subkidin Muhammad Saleh menggalakkan setiap pengadil kebangsaan membuat persediaan rapi dari segi mental dan fizikal. Subkidin yang juga bekas pengurusi jawatankuasa pengadil Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM berkata, pengadil perlu menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab supaya kewibawaan mereka di atas padang tidak dipersoalkan. Kata beliau, persediaan daripada segi pemahaman mengenai bola sepak dan upayaan membaca perlawanan dapat mengelak seseorang pengadil membuat keputusan meragukan. Pengadil yang tidak bersediakan berasa tertekan sekaligus mempengaruhi keputusannya di atas padang. Jelas beliau, pengadil sering tersilap membuat keputusan apabila tidak dapat melihat situasi dengan jelas akibat gagal berada di kedudukan yang tepat. Bola sepak Liga Perdana Inggeris tewas bertemu Leeds United. Aston Villa terpaksa akur gagal memintas pasukan pendahulu Everton. Langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020 telah pun dikuatkuasakan pada hari ini. Kes positif COVID